Seterusnya ke Bumi Kenyalang. Antara paparan petang ini, minat untuk bergiat dalam pelbagai bidang membuka peluang kepada golongan belia di Sarawak menjadi usahawan perniagaan sendiri menerusi TVET. Perinciannya kita bersama Norsila Talaha. Silakan. Terima kasih Faiz Syahira. Golongan belia berpeluang menjadi usahawan perniagaan sendiri menerusi bidang teknikal dan latihan vokasional TVET. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Jepa Iskandar Turki, mereka hanya perlukan minat untuk bergiat dalam pelbagai bidang yang ditawarkan, terutamanya kepada pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM yang cenderung ke arah kemahiran berbanding akademik. Jelasnya, kerajaan negeri menerusi beberapa badan industri latihan berkaitan sedang giat menambah jumlah tenaga kerja dalam bidang yang amat diperlukan kepada industri ini. Ia selari dengan matlamat kerajaan negeri yang mahu rakyat berpendapatan tinggi menjelang 2030 menerusi industri baharu yang bakal melonjakkan ekonomi negeri. Jadi saya menyuruhlah golongan belia-belia jangan leka, jangan lalai sebab kerajaan negeri dah banyak segi menjemput pelabur-pelabur FDI daripada luar negara. Contohnya di Bintulu kita ada, selain pada oil and gas, kita ada etanol, kita ada hidrogen dan pelbagai lagi. Inilah perlu orang cakap belia-belia ambil peluang dan lekapkan diri supaya kau boleh pasaran dalam industri terbabit. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis penyerahan 9 pelatih DUN Jepak bagi program latihan kompetensi kemahiran belia tajaan MEITD dan CIDB Malaysia di Kuching. Ia merupakan program latihan fasa pertama melibatkan sistem penyaman udara bagi belia DUN Jepak dan akan dilanjutkan kepada program latihan lain di masa akan datang. Pelaksanaan Banci Pertanian 2024 bagi menyediakan satu data penting ke arah memperkukuhkan sektor pertanian sekaligus keselamatan makanan di negara ini. Pesuruhjaya Banci Pertanian 2024, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, bancian di seluruh Malaysia bermula 7 Julai 2024 dan berakhir 10 Oktober 2024 akan menghasilkan satu data yang menjadi panduan khasnya bagi memantapkan lagi sektor pertanian negara termasuk di Sarawak. Jelasnya, Sarawak sendiri telah menyumbang sebanyak 10.6% atau 15 bilion ringgit kepada sektor pertanian negara berdasarkan pengiraan kadar dalam negara kasar 2023. Jadi kalau kita lihat dalam konteks negeri Sarawak, sektor pertanian adalah sektor yang amat penting kepada ekonomi di Sarawak. Ini kita akan dapat menghasilkan satu data baseline yang akan digunakan bagaimana kita ingin mengukuhkan prospek sektor pertanian di seluruh negara, khususnya di Sarawak ini, yang mana kita tahu terdapat banyak peluang untuk kita membangunkan sektor pertanian negara dan mengurangkan kebergantungan kepada import makanan. Beliau bercakap kepada pemberita selepas melawat Taman Kekal Pengeluaran Makanan Kabuluh TKPM di Miri. Beliau juga gembira dengan maklum balas terhadap bancian dilakukan di Sarawak, khasnya dengan bancian telah mencapai sebanyak 65%. Selain teruja dengan penyertaan ramai anak muda berusia bawah 40 tahun sebagai peserta di Taman Pengeluaran Makanan Kekal Kabuluh. Bagaimana juga di kalangan para petani yang telah berumur ingin juga melihat bagaimana sektor pertanian ini dapat menarik para petani muda. Dan apa yang kita boleh lihat ialah penggunaan teknologi amat membantu, yang mana kita tahu anak-anak muda lah yang biasanya agak lebih mahir lah menggunakan teknologi drone untuk buat pembajaan. Sarawak mempunyai 12 TKPM termasuk Kabuluh yang merupakan antara terbesar dengan lebih 50 peserta dan mempunyai 240 hektar keluasan kawasan pertanian. Banci Pertanian di Sarawak membabitkan seramai 6,616 pengusaha pertanian di bandar dan luar bandar. Program Libat Urus e-Invoice merupakan satu topik yang amat penting bagi perusahaan kecil dan sederhana IKS dalam menguasai dan memanfaatkan sistem e-Invoice serta strategi percukaian terkini dalam era baharu demi memajukan lagi perusahaan IKS.
Ahli Parlimen Miri Chew Chun Man berkata, atas sebab itu satu sesi dialog bertajuk menguasai e-invoice, strategi percukaian untuk perusahaan kecil dianjurkan dengan harapan dapat membantu perusahaan IKS memahami dasar kerajaan dengan lebih baik di samping mengumpul pendapat rakyat agar dasar negara boleh disesuaikan dengan keadaan semasa dan lebih sesuai dengan keperluan rakyat. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program libat urus menguasai e-invoice, strategi percukaian untuk perusahaan kecil di Miri. Program anjuran Pusat Khidmat Parlimen Miri itu bertujuan menyediakan maklumat terkini mengenai sistem e-invoice dan sistem percukaian sedia ada kepada perusahaan tempatan dan anggota komuniti. Beliau yakin melalui program itu akan meningkatkan kefahaman perusahaan tempatan terhadap sistem e-invoice dan percukaian serta memupuk pertukaran dan kerjasama antara perusahaan dengan jabatan kerajaan dan persatuan berkaitan. Bekas penyampai radio di RTM Cebu, Abang Muhammad Abang J yang meninggal dunia pukul 5 petang semalam selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kemuyang, Cebu pagi tadi. Allahyarham Abang Muhammad, 68 tahun, meninggal dunia di Hospital Cebu selepas diserang angin ahma pada Sabtu lepas. Beliau meninggalkan isteri Hamsiah Adnan, 2 anak lelaki, 4 anak perempuan dan 4 orang cucu. Allahyarham pernah berkhidmat di RTM Cebu sebagai penyampai radio bermula 1982 selama lebih 14 tahun sebelum berhenti untuk memulakan kerjaya baharu di Kemas. Beliau juga aktif menulis skrip drama radio, pelakon drama radio dan merupakan antara penaung teater Zon Tengah Sarawak. Selepas bersara di Kemas, beliau dilantik menjadi ketua kaum, seterusnya sebagai penghulu kawasan Kemuyang Cebu selain aktif di dalam Parti Persaka Miputera Bersatu PBB. Pesan oleh Allah dengan geng akan dapatnya supaya apabila dalam suatu persatuan ataupun parti jangan berebut jawatan, bekerjasama aja kita. Pengasas pembinaan surau asal dan sehingga tertubuh surau sehingga ke surau yang baru dan lebih berat memikirkan kemaslahatan dan kebajikan masyarakat Islam khasnya di Kemuyang dan amnya di Bandar Cebu. Seorang yang sifat pribadinya seorang yang penyayang dan sentiasa memberi teguran kepada setiap masyarakat maupun KPK sekalipun. Pemergian beliau amat dirasai keluarga, rakan seperjuangan dan ahli masyarakat yang menganggapnya seorang yang baik hati, peramah dan sering bergurau senda. Don ku Puan Liza, ku berasal sok Kampung Sepedang. Ku adalah usahawan kecil di Diti. Kerja ku prun kopi, le produk dok ku mau dapod pertanian, ku dapod risda, ku mau dapod fama barang ngerati mau turung ku daripada segi benih, pikir pindo kayu boporo ke dalai muno. Jadi kopi mi taruh bego di Nur Armin terlalu bego. Mandok pun doh ternyawa moda dapat man. Jadi mau pikir kena dok kundai produk dok ku. Jadi kena dok proses dok slow proses ngan pung dip. Jadi lepas ano ku mondai mia ku suba and then ku suba terus ditot ke kedai dengan ku suba ku interview dayak ku dah dayak kedok. Lepas ano yang bom penuh maju mia noktik lah ku terfikir daripada ku tandah ku piano daripada ku ndai sosok kena dok ku mekat ku pi sano. Baik, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak, Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Kembali bersama Faiz Syahira untuk perkembangan berita selanjutnya. Terima kasih Norsila langsung dari Sarawak.